Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada sedang penonton yang saya muliakan sekalian. Bertemu kembali kita dalam YouTube ini. Pada kali ini saya membicarakan tentang konsep ketuhanan Jesus alaihissalam. Ia merupakan polemik perbezaan di antara kelompok Unitarian dan juga kelompok Trinitarian. Begitu juga di antara umat Kristian dan umat Islam. Kelompok Trinitarian ataupun mereka yang meyakini akidah Trinity meyakini bahawa Jesus adalah Tuhan yang perlu disembah. Manakala kelompok Unitarian mempercayai bahawa Jesus adalah insan yang mulia yang diutuskan oleh Tuhan ke muka bumi ini dan Jesus bukanlah Tuhan yang wajib disembah. Demikian juga umat Islam penuh meyakini di antara rukun iman umat Islam ialah percaya kepada para rasul, dan di antara rasul yang wajib dipercayai ialah Jesus ataupun Isa putra Maryam merupakan antara rasul yang Allah utuskan ke muka bumi ini. Mari kita lihat beberapa ayat dalam Bible. Saya hanya memetik 2 ayat sahaja daripada Bible ini untuk kita kaji, kita lihat sejauh manakah ketuhanan Jesus ini ada dijelaskan di dalam Bible. Apa yang saya nak petik hari ini, pada kali ini ialah satu sudut yang kecil tentang kejahilan Jesus dalam sesuatu perkara sebagai dalil dan bukti yang jelas bahawa Jesus bukan Tuhan. Perkara yang pertama, kejahilan Jesus tentang bilakah berlakunya kiamat. Dan ini dijelaskan secara terang dalam Mark chapter yang ke-13 ayat ke-32 hingga ayat 33, di mana dijelaskan bahawa Jesus tidak mengetahui bilakah berlakunya kiamat. No one knows, however, when that day or hour will come, neither the angel in heaven nor the Son, only the Father knows. So, perhatikan ayat ini. Dalam ayat yang ke-32, no one knows, tiada siapa yang mengetahui bilakah berlakunya kiamat. However, when the day or hour will come, bilakah hari dan waktunya akan sampai, neither the angels in heaven, malaikat, nor the Son, malaikat yang ada di syurga dan juga anak, tidak mengetahui perkara ini. Only the Fathers know. Only the Father knows. Hanya the Father saja yang mengetahui. Ayat ini secara jelas mengatakan bahawa Jesus dan para malaikat tidak mengetahui bilakah saat dan ketika berlakunya kiamat. Yang hanya mengetahui saat dan ketika ini hanyalah the Father, Tuhan yang Maha Esa. Ini berarti bahawa ilmu yang dimiliki oleh Jesus adalah terhad. Jesus tidak mengetahui bilakah berlakunya kiamat. Dan ini tidak layak bagi Tuhan untuk tidak mengetahui bilakah berlakunya kiamat. Kejahilan Jesus tentang bilakah berlakunya kiamat adalah dalil yang jelas, bukti yang jelas bahawa Jesus bukan Tuhan. Kita boleh perhatikan ayat yang lain dalam Matthew chapter yang ke-24 ayat 36. Saya akan petik daripada bahasa Inggeris dan bahasa Arab untuk kita buat perbandingan. No one knows, however, when that day and hour will come, neither the angels in heaven nor the Son, the Father alone knows. Ini Matthew chapter yang ke-24 ayat 36. Kalau kita perhatikan terjemahan dalam bahasa Arab, begitu jelas juga. Lakin la ya'rifu ahadun mata yakuna dhalikal yawm wa tilka as-sa'ah. Lakin la ya'rifu ahadun, tetapi tidak ada seorang pun yang mengetahui mata yakunu dhalikal yawm, bilakah berlakunya hari kiamat tersebut, wa tilka as-sa'ah, dan bilakah waktunya. Wala malaikatus samai ya'rifuna, dan malaikat yang ada di langit juga tidak mengetahui, walal ibn, demikian juga anak tidak mengetahui, lakin al-abbu wahdahu ya'lam, tetapi hanya bapa saja yang mengetahui.
Kedua-dua ayat ini kalau kita perhatikan sama ada dalam Mark chapter yang ke-13 ayat 32 ataupun Matthew chapter yang ke-24 ayat 36, kedua-dua ayat ini secara terang dan nyata sama ada dalam teks bahasa Arab maupun dalam teks bahasa Inggeris menyatakan bahawa Jesus tidak mengetahui bilakah berlakunya kiamat. So apabila Jesus tidak mengetahui bilakah berlakunya kiamat, berarti ilmu yang dimiliki oleh Jesus adalah terhad, dan keterhadan ilmu itu tidak melayakkan Jesus menjadi Tuhan. Oleh itu kejahilan Jesus tentang bilakah berlakunya kiamat ini adalah bukti yang jelas bahawa Jesus tidak mengetahui beberapa perkara, dan ia dalil yang jelas bahawa Jesus bukan Tuhan. Saya membawa contoh yang lain tentang kejahilan Jesus, tentang bilakah musim buah ara berlaku. Ketika mana Jesus berdakwah ke Jerusalem dan sampai di satu tempat, beliau dan bersama dengan 12 orang pengikutnya kelaparan. Saya bacakan Bible, anda boleh rujuk Matthew chapter yang ke-11 ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-13. Jesus entered Jerusalem, went into the temple and looked around at everything, but seeing it was already late in the day, he went to Bethany with the 12 disciples. Jesus telah memasuki kawasan Jerusalem dan dia pergi menuju ke temple, rumah ibadat. He looked around at everything. Dia melihat kawasan yang ada sekitar itu, apa yang ada. But since it was already late in the day, tetapi setelah dia lewat hari tersebut, he went out to Bethany, dan dia keluar pergi ke Bethany with the 12 disciples, bersama dengan 12 orang anak muridnya. Kita lihat ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12 ini poin yang kita nak tekankan. The next day, as they were coming from Bethany, Jesus was hungry. Keesokan harinya, ketika mana mereka baru datang daripada Bethany, Jesus kelaparan. Jesus was hungry. Ingat, Jesus sebagai manusia, sebab itulah sifat kelaparan, dahaga itu ada. Dan ayat ini menjelaskan Jesus kelaparan. He saw in the distance a fig tree covered with leaf. Dan dia melihat daripada jauh ada pokok ara yang dipenuhi oleh daun-daun yang lebat. So he went to see if he could find any figs on it. Dan dia pergi mendekati pokok ara tersebut yang dipenuhi oleh daun, yang diliputi oleh daun ara yang lebat, dengan harapan untuk mendapatkan buah ara. But when he came to it, he found only leaf, because it was not the right time for figs. Ketika mana beliau mendekati pokok ara, beliau tidak mendapatkan buahnya. Apa yang beliau jumpai hanyalah daun-daun yang lebat, kerana di kala itu bukan musim buah ara ataupun bukan musim pokok ara untuk berbuah. Perhatikan di sini. Ada dua perkara yang perlu saya nak tekankan. Yang pertamanya, Jesus tidak mengetahui sama ada pokok ara tersebut berbuah ataupun tidak. Yang kedua, Jesus tidak mengetahui bilakah musimnya pokok ara berbuah. Dan kedua-dua fakta ini menyatakan tentang kejahilan Jesus terhadap perkara ini, bahawa Jesus tidak mengetahui akan kewujudan sama ada pokok ara berbuah ataupun tidak. Bahkan lebih parah daripada itu, Jesus tidak mengetahui bahawa bilakah musimnya pokok ara berbuah. Daripada ayat yang saya bacakan ini, kejahilan Jesus tentang bila dan waktunya kiamat, kejahilan Jesus tentang sama ada pokok ara berbuah ataupun tidak, dan Jesus tidak mengetahui bilakah musim pokok ara berbuah. Kalau kita lihat, ada setengah buah-buahan yang berbuah sepanjang tahun. Ada setengah buah-buahan yang hanya berbuah mengikut musim.
dan pokok ara berbuah mengikut musim. Sekiranya bukan musim, pokok ara tidak berbuah. Pokok nangka berbuah sepanjang tahun. Tetapi banyak buah-buahan yang berbuah ikut musim. Contohnya pokok pini, ya. Contohnya pokok durian. Cuma dengan teknologi moden sekarang ini, kita boleh ubah dengan teknologi moden, kita boleh buah musim ini boleh diubah. Sebab itulah banyak musim buah yang berbeza. Namun di zaman Jesus, pokok ara ini berbuah ikut musimnya, dan Jesus tidak mengetahui sama ada pokok ara itu berbuah ataupun tidak. So, kedua-dua perkara ini menjelaskan tentang kejahilan Jesus tentang perkara tersebut, tentang bila berlakunya kiamat, tentang pokok ara berbuah ataupun tidak, yang menggambarkan kepada kita ataupun memberikan fakta yang jelas pada kita bahawa Jesus bukan Tuhan. Sebab sifat Tuhan Maha mengetahui, dan ini menggambarkan kejahilan Jesus terhadap perkara itu. Tambah lagi, dalam dakwah Jesus mengajak manusia menyembah Tuhan yang esa. Berarti Jesus bukan Tuhan. Jesus mengajak manusia menyembah the only Father, Tuhan yang esa. Sebab itulah ketika mana Jesus ditanya oleh pengikutnya, apakah arahan kitab yang paling penting? Tuan-tuan boleh rujuk dalam Mark chapter yang ke-12 ayat yang ke-28. Which commandment is the most important of all? Jesus replied, the most important one is this: listen, Israel, the Lord our God is the only Lord. The Lord our God is the only God. Cuba perhatikan tuan-tuan, saya bawa kepada anda semua teks dalam bahasa Arab. Ma hiya a'zamul wasiyah? Apakah dia amanat, perintah yang paling penting? Ajabahu Yasir', lalu Jesus menjawab, al-a'zamu hiya hadhi, arahan, wasiat, commandment yang paling penting, isma' ya Israel, dengarlah wahai Israel, ar-rabbu ilahuna rabbul wahid, Tuhan kita adalah Tuhan yang esa. Tuhan kita adalah Tuhan yang esa. Jadi ayat ini secara jelas menyatakan bahawa Jesus mengajak manusia menyembah Tuhan yang esa. Jesus mengajak manusia menyembah the only Father, Allah yang Maha mengetahui. Dan kejahilan Jesus tentang bilakah berlakunya dan waktu hari kiamat, demikian juga kejahilan Jesus tentang sama ada pokok itu berbuah ataupun tidak adalah dalil dan bukti yang jelas bahawa Jesus bukan Tuhan. Sekian saja untuk kali ini. Jumpa anda di waktu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.